kiri dulu, baru tangan, baru kanan. Sah ke tak sah? Sah. Mana lagi bagus? Tangan ini. Dalam masuk ke tangan yang first tadi, dia tak ada kanan kiri, dia sama-sama. Tapi dalam arti kanan dan kiri. Means 1, 2, 3, 1, 2, 3. Start. Ni lepas tu tengok dalam buku awak, saya tak tulis 3 kali pun. Berarti, start. Saya basuh sekali kanan, sekali kiri. Sah ke tak sah? Sah. Lepas tu, dia buku very basic. Saya tak ada bilang berapa kali. Saya tak bilang suruh gosok pun. Berarti, saya buka air. Saya kata gosok, saya kata basuh. Basuh berarti, air mengalir di tangan. Maknanya, saya kalau angkat air gini, dan ataupun saya ambil bilik dah. Contoh ni contoh supaya kita fikir ya. Contoh ya, saya spray gini. Lepas tu confirm semua kena. Saya yakin semua kena. Termasuk kuku. Begini saya spray. Sah ke tak sah? Sah. Sebab saya cakap dia gosok. Basuh berarti air mengalir. You understand perkataan basuh tu you understand. Sebab after this gonna be interesting. Detail is important. Okay? Sampai ke siku. Jadi berarti basuh tangan, komo, masuk hidung, basuh atau cuci muka, kemudian tangan. Lepas itu, okay, saya nak awak underline perkataan sapu. Set. Tapi basuh tangan atau cuci muka atau cuci tangan. Tapi kepala saya guna perkataan sapu. Saya tak nak go into detail kenapa saya guna sapu dan sebagainya. Pokoknya ini daripada ayat Quran. Dia panggil perkataan masak. Sapu tu berarti cukup sekadar sapu walau air tak mengalir. Contoh. Saya ambil air, nanti saya nak sapu sekali ya. Saya ambil air. Saya tak tangan saya kena air. Pasak tangan saya. Lepas tu saya sapu. Tanpa saya ambil patung air, saya tak jerus. Saya ambil tangan basah, saya sapu. Sah ke tak sah? Sebab sapu sebahagian kepala. And then you kata sebahagian. Underline perkataan sebahagian. Lepas tu you tulis dekat bawah any part of kepala. Saya tak kata bahagian depan, perasan tak? Saya tak kata sebahagian depan kepala, tidak. Saya kata sebahagian kepala. Bererti kalaulah saya basuh bahagian tepi. Contoh, kalau Ustaz, saya ni hujung minggu kau mencut rambut dah setting semua kan. Kalau kena air, sekarang pakai tak pakai hotel, sekarang pakai apa? Pakai pomade. Sekarang pakai pomade dia mahal sikit tak? Dulu zaman saya dia pakai coat dan betul tak kena? Dia up sikit brand cream. Kalau kena air, dia putih susu kan? Zaman kita lah, zaman saya kan. Rambut dah setting cantik. Lepas tu, Ustaz, saya ambil air, saya sapu bahagian tepi. Sini kepala, ingat ya, muka sampai sini kan. After muka is kepala. Saya sapu bahagian tepi. Sah ke tak sah? Sah. As long as dia di bahagian kepala, which habis dekat sini. Okay, habis dekat belakang. Yang tak boleh, Ustaz, saya malas nak buka tudung atau tak nak selak sikit, maka rambut saya ambil air, saya sapu gini je. Boleh ke tak boleh? Sebab dia rambut yang luar batasan rambut. So kalau saya ambil air, saya sapu belakang sini, sah ke tak sah? Saya ambil air, saya sapu tepi, boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau you ada knowledge, you relax. You nampak orang buat boleh, tak ada masalah. Dia ambil air, you sapu depan, sah ke tak sah? Sah. Tapi Ustaz, rambut dia dekat sini kosong. Jadi kepala ke rambut? Kepala. Anything above muka, bawah kepala, muka. So just the border lah. Okay? Senang kan? Sebenarnya senang kan? Tapi kalau you go deeper lagi, senang kan? Dia faham ya? Tangan, komo, hidung, muka, tangan, rambut. Dan saya akan selesaikan sikit. Baik. Dan seterusnya basuh telinga. Basuh telinga senang, dia tak ada kanan kiri.
Dia terus sampai dia akan masuk sini. Nanti pun kita akan gunakan caranya. Gunakan dua telapak, dua jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian satu jari di bahagian depan, satu jari di bahagian belakang. Satu jari di bahagian depan, satu jari di bahagian untuk belakang telinga. Maka dia ambil air, kemudian masukkan ke dalam, keluar semua bahagian dalam. Dia gunakan ibu jari dan jari ibu jari untuk di bahagian belakang telinga. Jadi air, satu, dua, dan sini. Faham tak? Dua jari cukup. Senang. Seterusnya. Kalau saya buat satu boleh tak? Okey, betul. Kalau saya pegang hos, kalau dulu kan pakai SD gayung atau dulu pakai cebok tu lah. Nama dia tempat tu bagi cebok. Atau orang dia bagi cebok tu tidak. Tapi ini juga ada bekas dia bagi cebok air. Maka dia ambil, dia masuk sebelah tangan, dia sebelah lutut pun tidak ada masalah. Okey. Mudah. Last sekali adalah basuh kedua kaki hingga ke lari. Habis. Belum senang. Jadi always bila you ajak anak you, cucu you kat rumah, you tengok. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu pesan atuk-atuk kalau musim pergi sekolah. Sekarang ni anak saya kat rumah atuk saya. Kan atuk saya apa kan nama dia? Rumah datuk dia lah. Datuk dia. Jadi nanti saya tengok dia ada atuk dia semayang nak tengok. Jadi bila anak saya pergi rumah mertua saya, nanti mertua saya akan suruh anak saya semayang. Nanti atuk dia tengok. Suruh tutup, atuk dia tengok. Budak tu tak pressure, saya yang pressure kat tepi. Macam ingat salah kan, kalau salah sedap kedua. Jadi bagus. Sebab saya kecil-kecil pun sama juga. Kecil-kecil pun sama juga. Bila pergi rumah nenek saya dekat Pasir Ris tu, nenek saya pergi masjid, nenek saya tengok saya dulu. Saya semayang, nenek saya suruh baca buat. Nenek bilang ajar saya tu. Jadi bagus kan. Jadi ada memberi yang baik. Oh, keluar tu aku ada kesemayang. Nenek aku ada kesemayang. Kenangan. So, kenangan tu dia bukan jalan sahaja atau main-main sahaja. Dalam ibadah, bila anak kita sembahyang dan tua nanti, last sekali basuh kaki. Basuh kaki pun mudah. Basuh kaki, dia sudah tulis afdal kanan dulu baru kiri. Again saya tanya, Ustaz, kalau saya basuh kiri baru kanan, boleh ke tak boleh? Boleh. Mana lagi bagus? Kanan baru kiri. Sampai ke buku lali. Buku lali itu berarti, buku lali bahasa Inggeris apa? Ankle. Buku lali ankle ke double ankle kan? Atas buku lali itu yang ada keluar sikit tu, itu buku lali anda mesti double tap. So kaki sampai situ. Selalu kita nampak dekat masjid. Ini realiti orang buka paip begini. Nampak tak? Dia tak kusuk kaki dia. Saya kata kusuk tak? Sunnah kusuk berarti better for you to kusuk. Tetapi kalau air mengalir dekat kaki, sah ke tak sah? Sah. So that's the minimum. This knowledge berarti dulu ada orang komplain dekat saya. Dia marah macam bunyi nak terbalik. Ustaz masih tegur orang tu. Selalu orang nampak orang buat salah, orang suruh saya tegur. Awak tak boleh tegur ke? Dulu pun ada pagi tu dah marah tu. Ustaz punya imam ni, sejak bila imam tu bilik saya? Dia kasi penjentik ni. Imam tu tak salah pun sebenarnya. Ada ilmu, imam tu ada ilmu. Imam Ustaz ni begini. Bang, balik. Saya buat apa? Dia imam, abang buat. Tak nak, Ustaz nak buat dengan dia. Tak jadi kerja kan? Jadi kita nampak orang salah, dia suruh saya tegur. Mana kita bersama-sama. Rupanya dia nampak orang kat air, basuh kaki begini, tidak kusuk. Kata mana boleh begini? Tengok ya, orang kalau ada ilmu dia lebih tenang. Jadi buat apa? Kalaulah air mengalir di kaki, cukup syarat. Tapi kaki ni dia boleh. Sebab apa? Kuku, ingat tak? Sebab kuku, apa-apa yang dalam tangan kuku pun sama juga. Berarti kalau kuku kaki kita panjang, dia menutup
bahagian yang asalnya zahir, tapi sebab kita cat cepik buku, dia panjang dan cover that part, maka you must make sure air masuk dengan gosok. Maka bab tu gosok dah jadi wajib. Sebab you must make sure air kena kat situ. Faham ya? Contoh, buku kita dia panjang, asalnya begini, buku saya pendek. Kemudian dia panjang sikit, dia tutup bahagian. So kalau air mengalir tak kena, unless you kena stretch sikit atau make sure air masuk. Maka pada ketika itu, you make sure kaki you kena air, maka tu dah jadi wajib. Sedang, yes. Betul. Air itu seni. Perkataan lama kan, faham? Seni itu maknanya halus. Air itu halus. Kalau dia kena dekat satu bahagian kaki, sebab tu dia kata yang boleh perform dia kena dekat kena isi. So contoh saya pakai bidet, I spray semua kaki air. Lepas tu kontrol kena buku air tak ada masalah, buku air pendek, semua kaki bahagian saya kena. Sah ke tak sah? Sah. Tapi akibal make sure dia kena you gosok. Again, dia mazhab Syafi'i ya. Saya kasi you intro sikit je lah. Intro sikit kan. Kalau you pergi ke negara mana, Malaysia, dia Algeria for example kan, gosok tu wajib. Maknanya you spray tak sah. So I tak nak masuk dalam balik mazhab. It's a very big discussion. Saya cakap Syafi'i, berarti kalau air kena sah. Faham ya? Last kali yang tak ada dalam buku ni, you tulis nombor 9, you buat besar-besar tertib. Okay, this is very important. Tertib. Kenapa tertib? Ini tuan-tuan, tertib tu means apa? Jadi saya main dulu kata tertibnya, bukan. Tertib berarti saya hanya boleh basuh tangan kalau dah komplit muka. Dia tertib, okay, bahasa English mesti in sequence. Okay, in sequence. Saya kasih satu contoh ya. Ini realiti Singapura ya. Saya pergi ke shopping center lah. Saya pergi ke hotel for example. Pergi ke hotel, saya nak semayang dekat belakang tangga hospital contoh. Maka tempat wuduk tu ramai orang. Tempat wuduk, tempat sink tu lah. Cuma saya nasihat lah, kalau kita ambil wuduk kat luar tu, make sure tak kotor lah. Sebab tu orang pandang masyarakat kita, cukup-cukup, okey lah. You nak pergi kat sink tu ramai orang, maka you pergi toilet dulu, you pakai bidet. So you basuh kaki dulu. Lepas tu you pergi dekat sink, baru you start tangan. Boleh ke tak boleh? Dia tak sequel. Sequel means you must start from number 1. Number 9 must be number 9. You tak boleh number 9, number 5, number 6, number 7. Contoh. Saya ambil tangan, saya ambil muka. Saya ambil tangan, kumur-kumur, hidung, muka, kepala baru tangan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. So bila sampai kepala, lepas tu saya tangan, lepas tu saya kena kepala balik. Sebab kepala hanya boleh dibasuh selepas tangan. If you ask me why, ini ayat Quran. Ayat Quran dia tulis in sequence. Basuh muka, basuh kepala, sapu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Quran tulis in sequence. So ulama kata bila Quran tulis in sequence and dia keluarkan the comma ataupun the conjunction letter yang digunakan untuk semua perkataan tu must be in sequence. So dia kena in sequence. Faham ya? Jadi contoh you pergi toilet, you basuh kaki, lepas tu you basuh tangan. Sah ke tak sah? Sah sampailah telinga, lepas tu dia kena basuh kaki balik. Faham ya? Dia kena disiplin. Dia tak boleh tolong balik. Tapi saya tak kata dia must be right after one another. And ini knowledge extra sebab saya ada time sikit ni, knowledge extra. Ustaz, mestikah dia one after another, maknanya muka terus tangan? Sunnah. Berarti kalau saya lengah-lengahkan sah,
Contoh. Saya tengah basuh muka. Kemudian telefon berdering. Saya pun angkat telefon. Ngong. Buka ke telefon, saya letak. Saya pergi toilet. Tadi sampai muka. Saya sambung tangan. Baru nak sambung kepala, bunyi lagi. Saya pun ngong. Habis tu, saya patah balik dulu. Saya sambung kepala. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma tak digerakkan. Faham ya? Contoh yang lebih exaggerate. Contoh saya main wudu, saya basuh kepala mukminin, basuh muka dekat mukminin. Saya pergi Darussalam, saya basuh tangan. Saya pergi Sultan, saya sambung kepala. Saya pergi istighfar, baru saya habis kaki. Semayang tak mukminin balik. Contoh. Sah ke tak sah mulutnya? Sah. Kering. Ingat ya, saya tak kata mesti one after another. Sah wuduknya, tapi afdal right after that. Berarti kalau you buat macam itu, wuduk sah. Tapi if you ask me which one is better, which one is sunnah, one after another, right after another, sorry. Faham ya? Ini is extra knowledge. Saya tengok banyak ada, so saya boleh kasih benda yang boleh ini. Tapi itu mulai debuk. Sebab apa? This is very basic. So, kalau you ajar anak you gunakan di buku, ditunjuk ke praktikal, settle. Dia faham ya? InsyaAllah. Baik, saya akan buku bibik, tapi sebenarnya saya akan tunjuk ke praktikal dulu. Okay, jom. Okay, kita habis. Ada? Okay, bismillah. Saya akan tunjuk. Tapi tak ada rekod lah ya, segan saya. Okay. Ya, tuan-tuan, buat julung-julung kalinya, silakan solat. That's a good question. Orang tanya, ini valid dah? Adakah syarat untuk berwudu mesti tutup aurat? Jawapan. Mesti tutup aurat kalau kamu kat masjid lah. Kalau kat rumah, dekat toilet, ya. Contohlah, you gunakan lelaki ya, you pakai seluar yang di atas lutut. Buat lelaki, wajib tutup sampai bawah lutut. You tengah pakai seluar shorts, example, you ambil wudu, adakah sah? Jawapannya sah, but again, better untuk tutup aurat. So saya tak bincang pasal sunnah Nabi ingat tak? Saya kata okey ke tak okey? Jawapannya sah dulu. Faham ya? Silakan. Lap tangan kering. Okey. Wudu sah ke tak? Maksudnya batal ke tidak? Okey. Ini contoh kat masjid lah kan? Kat masjid kan kita wudu. Halang saya kedua baru keluar wudu. Nanti salam saya. Jawapan dia sah ke tak sah wudu? Sorry. Soalan dia batal ke tidak wudu yang tadi? Rujuk balik kepada yang tadi itu, yang 4 tadi. Adakah bersalaman membatalkan wudu? Tidak. Adakah kering air membatalkan wudu? Tidak. Jadi jawapannya wudu masih ada. If you sembahyang after that, sah sembahyang itu. InsyaAllah. Right? Silakan. Kalau berbual tengah wudu, Good. Saya bercakap. Okay. Ini jarang berlaku dewasa, tetapi selalu berlaku anak-anak. Dulu saya kat sekolah gitu kan, bubar kan. Jadi saya ingat kaedah ni, 2 tempat. Dulu saya ingat Ini ada satu yang saya hafal ada. Wala atakallamu wa ana fil hammam wala aqulu waqifan. Contoh ni kita hafal dari kecil kan. Kaedah dia tidak boleh bercakap atau tak digalakkan bercakap ketika dalam toilet dan ketika berwudu. Berarti kalau saya bercakap sedang wudu, sah ke tak sah? Sah. Elok ke tak elok? Tak elok. Faham ya? So kita bincang, saya tak gunakan istilah makruh, saya tak pakai, perasan tak? Saya tak pakai makruh, saya tak pakai apa. Saya gunakan boleh atau digerakkan. So if you ask me, saya wudu, saya bercakap. Atau saya tengah, contoh di tengah meeting kan.
Sekarang semua meeting online kat Zoom kan. You letak di handphone kat tepi Zoom, you main bodoh. Oh yeah, so the budget this year was overshot and the MOP for this year is too low. Itu orang kau ada sini. Betul lah kan? Sah ke tak sah bodoh you? Busy ya kan Zoom kan, orang nampak kan? Sah ke tak sah bodoh? Sah. Adakah elok? Because why? Sebab apa? Dia akan melambatkan dia punya proses wudhu and kot akan membazir air. So air is very precious. So Islam mengajar benda tu. Right? So the word is sah ke tak sah? Sah. Boleh ke tak boleh? Tidak membatalkan, tidak merosakkan wudhu. Tapi okey ke tak okey? Better not. So sah wudhu. Right? Okay, jom. Ada apa soalan sebelum saya tunjuk praktikal sekejap? Kalau ada, bismillah. Okay, siapa nak duduk, siapa nak tuan air? Okay, saya dulu tak boleh. Ni saya praktikal duduk je. Istijak tak ada praktikal lah. Mana air? Oh, sana. Jangan korang saya segan. Very simple one. Okay, tuan-tuan. Okay, jadi first itu basuh tangan. Okay, basuh tangan. Again, saya kata bila basuh tangan, dia mudah. Okay. Jadi buat this exercise. Okay, 3 kali. Okay, make sure semua air kena dekat tangan. Lepas tu, the word is, adakah perlu kanan kiri? Ingat? Jawapannya terus sama. Dalam first tangan ni semua sampai ke pergerakan. Right. And then nombor 2 apa? Komo-komo dan hidung. Saya tunjuk tadi 3 cara kan? Okay, nombor 1. Berarti mulut 3 kali, hidung 3 kali. Faham? Komo-komo buang, komo-komo buang. Hidung. Okay? Nombor 2. Komo-komo hidung sekali. Komo-komo hidung sekali. Nombor 3, which is guru kami tu ketika akan benda ni so safe water. Komo-komo terus hidung sekali. So one scoop, sikit hidung tembus. Tapi hidung jangan sedut, berair mata awak. Betul? Ada sedar kan? Lagi air swimming pool lah kena kronik kan? Kronik sikit lah. So, ini hidung buat tangan kiri. Faham? Okay. Now, muka. Mudah. Permukaan muka, atas, bawah, kanan, kiri, semua air kena. Vakum satu tangan, kemudian niat dan jatuhkan air muka dan di janggut diselah-selahkan. Ya, kalau janggut tipis macam saya, maka tak ada masalah. Make sure semua kena, big size semua kena. Ingat tadi maaf ya, saya gunakan istilah tarik mata ya. Tarik mata make sure dibersihkan supaya air kena di bahagian sini dan juga sampai ke hujung telinga ataupun di awal permukaan telinga. Semua kena dengan 100%. Boleh? InsyaAllah. Baik. Yes, ada saya lupa tadi, very important. Bibir, kalau you diam, this is zahir. Maknanya kalau diam, apa yang nampak sekarang ni adalah saya punya zahir. Berarti kalau saya wuduk, sini semua bahagian ni kena. So habis wuduk jangan kemam. Jangan. Berarti ini yang asal ni kena air. Faham ya? Berarti jangan masukkan ke dalam. Kasih kena sekali, tu bila masuk tu, masuk di permukaan. Faham ya? Baik. And then a little bit extra tips. Bila kan consider 1, 2, 3. Apabila you complete 1, baru 1. You complete 2, baru 2. And then basuh tangan kanan dulu baru kiri. Of course saya gunakan bila kita ambil wudhu dekat luar, simple. Kalau dia ambil cara gini, dia ada bertakung air, jatuhkan air dan sebagainya. Okay, tapi kita contoh yang cepat saya nak buat adalah cara wudhu dengan baik.
maka tak ada masalah. Very basic. Make sure semua permukaan air kena. So bila you tengok air tangan you kering, okay, then make sure dekat sini-sini semua ada. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Alright. Saya basuh bahagian sini dulu sampai bawah 3 kali. Then saya basuh atas 3 kali. Tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya apa? You akan consider one time after you complete the whole tangan. Then consider one. You basuh sini 80 kali, sini sekali, baru consider sekali. Faham tak? Itu how to gauge bila kuantan ke belum. Ya? Jadi sini dan kanan kiri. Basuh sebahagian kepala. Contoh. Saya ambil gini tangan air. Tangan saya mana? Saya sapu sebahagian kepala. Sah ke tak sah? Sah. Atau saya ambil ini. Ya? Saya sapu di bahagian sini. Sah ke tak sah? Sah. Tak ada masalah. Bukan tak ada masalah. Sorry, this is not the chart. Any part of the kepala. Jadi contoh saya ambil saya taruh sini. Instead of depan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebahagian. Dalam mazhab Syafi'i ya. Baik. Kemudian tiga. Dan baik. Dan satu tangan. Saya satu di bahagian dalam dan ibu jari di bahagian luar. Dan ini paling asas. Satu di bahagian dalam, satu di bahagian luar. Sebab orang Islam, apa-apa yang orang nampak di bahagian atas, lelaki dia bersih. Telinganya bersih, belakang telinga dia bersih, muka bersih. Sebab senantiasa kita tak masuk muka. Tapi jangan kata lelaki, cantik muka kau, aku jaga wudu. Action tak ada tu kat Facebook tu kan. Putihnya muka kau, oh ni berkat wudu. Tapi aku hitam kira apa, tayang muka. Yes, tak kena. Baik, kemudian kaki. Maaf ya, saya angkat kaki sedikit ya. Kemudian basuh kaki. Again saya kata, kalau basuh kaki, tuang aja. Contoh. Bila tuang ni, semua bahagian kaki saya kena. Saya tak gosok, but I confirm semua kena. Sah ke tak sah? Right. Okay, kan. Tetapi untuk make sure dia kena semua, dan saya akan basuh lah. Tapi saya tak basuh lah sebab takut tak balance. Yang malu saya. Selamat jadi ya. Maka saya basuh seluruh kaki saya. Dan ini satu dulu lama ajar ada macam-macam cara menyenap-nyenap ujung kaki dengan jari kelingking. Sebab dia paling kecil kan. So you make sure air kena dekat semua part. Maka you selat-selat di bahagian jari kaki. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bahagian kaki ni kadang-kadang lagi-lagi kita berumur kan, dia punya jari ni dia rapat kan. Dia kaki tak ada tangan kan. Kadang-kadang dia rapat. You renggangkan baru dia kena. Sebahagian orang kakinya begitu kan. Makin berumur dia tulang dah rapat. Dia kena renggangkan baru kena air. Maka wajib ketika itu gunakan tangan untuk renggangkan. Oh, ada orang saya nampak jari dia begini. Ada yang nampak kan? Jari dia begini. Maknanya ujung jari kelingking kaki tu ternaik di atas jari yang berumpan. Maka dia wajib untuk sampaikan air di tengah-tengah. Sebab itu bahagian yang sahih. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Ustaz. Mustaqbal. Okey. Okey, ayo mustaqbal. Silakan dulu. Ustaz, kalau kat hospital, kalau pakai spray-spray tu, mulut macam mana saya nak ngomong-ngomong? Kalau dekat saya ambil nombor 1 dulu Nombor 1 dengan gunakan spray. Nombor 1 adalah air mustaqbal tu apa? Air mustaqbal tu air yang digunakan untuk membasuh mustaqbal dalam bahasa Arab, air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan berarti air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib, which means the first one. Contoh saya basuh muka, air itu jatuh ke dalam baldi. Air itu suci ke najis? Suci, maknanya tak kotor. Saya ni nak buat cuci kereta tak ada masalah. Atau saya tak pegang air itu lagi tak ada masalah. Tetapi air itu air yang telah digunakan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air yang telah digunakan. Contoh air yang jatuh atas baldi tadi, air itu tak kotor, cuma dipanggil mustaqbal, air yang telah digunakan. So saya tak boleh basuh muka, jatuh air yang sama saya basuh tangan, kecuali air itu banyak.
Banyak berarti banyak tu dalam 2 pola. Again, saya takkan masuk dalam bab tu sebab itu very big discussion. Berapa banyak 2 pola? Bahasa Arab panggil 2 pola lah. Air yang banyak beberapa liter, yang mana kalau you gunakan untuk wuduk sekalipun dia tidak menjadikan dia mustamad. Tapi itu very long discussion. Sampaikan kalau air bangkai termasuk dalam air yang banyak, adakah air itu menjadi air yang kotor, dikotori dengan najis? Dalam bahasa istilah fikih dipanggil mutanajis. Saya tak nak go into that. Tapi kalau dia ada liter dia berapa banyak, itu nanti next course kalau ada insyaAllah kita akan go into that. Air yang menggunakan spray, dia bukan dalam hospital sahaja. Contoh, you pergi umrah, orang selalu kasih spray kan. Ini emergency, you nak ambil wuduk dalam kapal terbang ataupun di dalam kereta api atau di dalam bas, atau ketika awak nak tempat sembahyang dekat Masjidil Haram for example, you terketut, you nak keluar Masjidil Haram, ramai sangat orang, you nak masuk balik, orang pun tak dapat. So you boleh berwuduk dengan menggunakan spray. So wuduk ni senang. Kalau you dengan spray, kalau nak berkumur-kumur, ada 2, kita use spray tapi you tak boleh buang ke bawah kan, sebab kotor. Okay, the word is simple. Maknanya you cari jalan untuk buang. Kalau tak boleh buang dengan air, of course kita akan minum kalau kotor kan. Kalau tak boleh buang dengan air, ni again dia soalan yang next course actually. Adakah sah wuduk tanpa kumur-kumur? Jawapan dia sah. Tapi itu ada dalam bab fardu dengan rukun lah. So this course tak masuk. So jawapannya kalau saya tak masuk kumur-kumur, tak sah. But this course is very basic. Untuk if you do this, then sah semuanya. Okay. So to answer that, kalau saya tak kumur-kumur sah wuduk, jawapan dia sah. Okay. Thank you. Repeat from the number. Okay. Repeat from the number you confirm stop. Contoh, is it dah 3 atau dah 2? So you take the minimum. You confirm is 2 kan? 3 is the one plus 1. So you ambil 2, kita tarik. Kalau yang digunakan dalam sembahyang, kalau saya datang saya akan masuk ke insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira take a short break. Lepas ni kita akan masuk di dalam sembahyang pula. Dan saya akan bertanya azan yang lain juga dalam sembahyang. So kita take a short break. Sekarang jangan tunjukkan jam mengayu. Jam menunjukkan 11.21. Kita patah balik naik buat ni before 11.30, naik 11.29 insyaAllah. Dan saya akan bertanya ada sedikit air panas di luar dan toilet break. Muslimah toilet di atas ada, di belakang sini pun ada. So kalau muslimah di keluar pintu belakang tu, lepas tu situ ada toilet. Dekat